Nanti. Saya boleh. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وقائد المجاهدين وإمام المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengungsi masjid serta ahli jawatan kuasanya, para asatizah, para tuan-tuan guru, sidang jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama kembali pada malam ini setelah lama bercuti, berbulan-bulan kita bercuti kuliah maghrib. Malam ni malam yang kedua kuliah maghrib. Moga-moga Allah berikan rahmat dalam kehidupan kita seharian. Moga-moga Allah hidupkan kita dalam keadaan kita beriman, dan Allah matikan kita juga dalam keadaan beriman, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Projektor dah okey, minta tolong siapa boleh bantu turunkan slide turunkan dia punya tu tak turun skrin. Baik tuan-tuan sekalian, saya ada masa lebih kurang setengah jam untuk bincangkan. InsyaAllah kita berhenti ikut SOP. Dalam masuk insya saya akan berhenti sama ada lewat ataupun awal sedikit. Kalau lewat pun lewat sedikit. Saya cuba dalam masa setengah jam yang ada ini, insyaAllah saya akan berhenti ikut SOP seperti mana yang ditentukan oleh pihak berwajib. Hari ini saya akan bincangkan tentang mukjizat saintifik Al-Quran dalam bidang geologi. Sebelum ini saya dah tunjukkan pada tuan-tuan juga dalam bidang geologi tentang Rainbow Mountain, Gunung Pelangi, warna-warna yang indah yang ada dalam yang terdapat pada gunung-gunung, dan apa yang Al-Quran bicarakan tentang pada tersebut. Malam ini juga saya akan bicarakan tentang bab geologi, tetapi gunung sebagai pasak bumi. Geologi dalam dia berasal daripada perkataan Greek, geo dan logos. Geo maksudnya bumi, logos maksudnya kajian. Geologi adalah kajian yang berkaitan dengan bumi. Dan apabila kita bicarakan gunung sebagai pasak, saya akan tunjukkan beberapa gambar untuk tuan-tuan lihat nanti. Gunung sebagai pasak bumi, tuan-tuan puan-puan sekalian, gunung memberikan panorama yang cukup indah dalam kehidupan manusia. Pemandangan-pemandangan, lakaran lukisan dengan keindahan alam maya ini biasanya akan dikaitkan dengan pemandangan gunung, sebab gunung memberikan panorama yang cukup indah. Namun demikian, di sebalik itu ada fakta tentang gunung yang masih lagi kita tidak ketahui. Kalau kita perhatikan definisi gunung yang diberikan oleh beberapa kamus. Kalau di Malaysia ni, kamus yang terkenal ialah Kamus Dewan.
Kemudian saya ambil Oxford Dictionary. Kita lihat definisi ini apakah sesuai dengan fakta gunung yang sebenarnya. Kamus Dewan mendefinisikan gunung sebagai bukit yang besar dan tinggi lebih daripada 1,500 kaki tingginya ataupun lebih kurang 500 meter. So itu adalah definisi gunung, bahagian yang menjulang tinggi lebih kurang 500 meter daripada paras laut. Itu saja definisi gunung. Dan kalau itulah definisi gunung, berarti itu hanya sebahagian kecil daripada gunung sebenarnya. Demikian juga Oxford Dictionary menyatakan bahawa gunung adalah kawasan bumi yang lebih tinggi berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Gunung adalah kawasan yang lebih tinggi berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Apakah itu hakikat sebenar gunung? Tuan-tuan muslimin, tuan-tuan akan nampak nanti gambar-gambar yang saya akan tunjukkan untuk dapat gambaran tentang gunung, ya. Okey, Dr. Ted Nael menyatakan bahawa hakikat gunung bukan hanya bahagian yang menjulang tinggi. Gunung ada bahagian yang menjunam ke bawah. Gunung-gunung memiliki akar-akar yang menembus jauh ke dalam bumi sedalam 5 hingga 10 kali ganda dalamnya. Semakin tinggi gunung tersebut, makin dalamlah akar menjunam ke bawah. Setakat ini, gunung yang ada yang paling tinggi ialah Gunung Everest. Lebih kurang 8,800 kaki lebih saja, meter saja, 8,800 meter saja, tak sampai pun 9,000 meter. Namun tahukah tuan-tuan, kedalaman akar gunung Everest menjunam ke bawah sedalam 129,000 meter, lebih pada 10 kali ganda. Jadi gunung yang definisi gunung yang diberikan oleh kedua-dua kamus, bahagian menjulang ke atas itu hanya sebahagian kecil sahaja hakikat gunung. Seperti mana kalau tuan-tuan kita tengok kapal yang berlayar di atas di laut, tuan-tuan cuma definisikan ataupun gambarkan kapal itu yang ada terapung di atas laut. Itu definisi yang tak betul, sebab sebahagian kapal berada di dalam laut. Demikian juga gunung. Dan Allah gambarkan keadaan gunung pada hakikat sebenarnya sebagai pasak, sebagai pancang. Kita akan lihat detail nanti apa yang Al-Quran sebutkan. Apa yang disebutkan oleh Dr. Ted Nael ini, fakta ini hanya diketahui oleh pakar-pakar geologi pada tahun 1850, bahawa gunung ada akar yang menjunam ke bawah. Sebab itulah tuan-tuan, saya sebutkan tadi bahawa definisi yang diberikan tentang gunung adalah definisi yang kurang lengkap, sebab ada bahagian yang lebih besar yang menjunam ke bawah. Dan Al-Quran memberikan definisi gunung lebih lengkap dan lebih tepat serta lebih detail berbanding dengan kedua-dua kamus yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan sekalian. Ini gambaran kedudukan gunung. Nanti saya akan berikan analogi untuk tuan-tuan nampak lebih jelas. Oh, sebelah sana tak ada. Okey, tuan-tuan boleh fokus gambar kat sini. Okey, itu lukisan. Nanti saya beri gambaran tentang gunung akar dia yang menjunam ke bawah. Tuan-tuan nampak yang bahagian hijau itu menjulang ke atas, gunungnya nampak rendah saja, tapi bahagian yang menyundam ke bawah itu jauh lebih dalam. Dan perkara ini hanya diketahui oleh para saintis, para ahli geologi pada kurun ke-19 tahun 1850 sahaja. Baru lebih kurang 100, tak sampai 200 tahun yang lalu, tuan-tuan. Namun demikian Al-Quran telah pun menjelaskan 1400 tahun yang lalu, seperti mana yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Zalul An-Najjar. Dr. Zalul An-Najjar ni, kalau tuan-tuan Google nama mungkin akan nampak Zalul, ELNAGGR, An-Nagar. Itu sebutan dalam bahasa Arab Mesir, panggil An-Nagar, ya.
Tapi kalau dalam Arab fusah disebutkan an-najar, ya, bukan an-nagar. Sains moden menjelaskan gunung mempunyai akar yang menjulang ke dalam perut bumi. Gunung yang menjulang ke atas, ada bahagian yang menjunam ke dalam perut bumi. Gunung bukan sekadar bahagian yang menjulang tinggi ke atas permukaan bumi, tetapi di bawah bahagian akar yang menjunam ke bawah sebagai pasak. Lihat perhatian perkataan pasak. Tuan Muslim, bila kita sebutkan pasak ini, contohnya kita katakan pasak kemah, seperti pasak yang memegang kemah. Bila kita kata pasak ini pasak, sebahagian pasak ini menjulam dalam bumi, sebahagian berada di atas bumi. Demikianlah gunung, ya, sebahagian berada di atas bumi, sebahagian menjunam di dalam bumi. Itu hakikat gunung yang Al-Quran describe ataupun definisi Al-Quran, iaitu sebahagian menjulang ke atas, sebahagian menjunam ke bawah. 1400 tahun yang lalu Al-Quran telah pun menjelaskan fenomena ini, tetapi para saintis hanya mengetahui pada kurun ini dan pada kurun ke-20. Baik. Apa yang Al-Quran sebutkan? Kalau kita sekarang dakwa Quran mendakwa demikian, tak ada bukti, saya tunjukkan buktinya. Wal jibala autada dalam ayat yang ke-7 surah An-Naba, dan gunung-gunung sebagai pasak. Bila katakan pasak tadi, bahagian yang menjunam ke bawah lebih banyak berbandingkan bahagian yang berada di atas bumi. Dan tuan ingatkan lagi kalau buat kemah, kalau kemah moden segera sekarang ni, kita still ada pancang. Walaupun pancang tu tak nampak, pancang ataupun pasak tu tak nampak sebab buat dia berbesi kecil, tapi kalau siapa yang sebaya dengan saya, muda sikit ataupun lebih tua sikit, tahun 80-an dulu bila kita buat kedui kahwin kat kampung, kemah-kemah kita buat, tuan-tuan nampak pasak tu. Bagaimana pasak menjunam ke bawah, itu gambaran bagaimana pasak memegang kemah. Demikian juga gunung sebagai pasak memegang bumi. Dan ini analogi yang saya maksudkan tadi. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, akar gunung tak ada siapa yang boleh nampak. Saya pun tak nampak akar gunung, ya. Cumanya para saintis membuktikan wujudnya akar gunung yang menjunam dan menjalar ke tepi. Dan analogi ini boleh kita ambil hampir persamaan dengan iceberg yang berada di laut. So tuan-tuan nampak yang garis tu adalah gambaran itu permukaan laut. Kemudian tuan-tuan nampak yang menjulang ke atas tu iceberg yang berada di atas bagaikan gunung. Bahagian yang menjunam ke bawah itulah hampir sama dengan gunung, akar gunung yang menjunam ke bawah. Bentuknya exactly hampir sama. Cuma saya tak dapat nak tunjukkan akar gunung pada hakikat yang sebenar, sebab kita tak boleh nak gali akar gunung ke bawah. Perbandingannya hampir sama. Dan akar gunung yang ini menjunam ke bawah, ada juga akar gunung yang bukan hanya menjunam ke bawah, bahkan menjalar ke tepi. Saya akan tunjukkan gambar dalam masa yang sama. Kita lihat kenyataan para saintis dan juga para ulama tentang perkara ini. Ini gambar kedua. Sebahagian akar gunung bukan hanya menjunam ke bawah, tetapi menjalar ke tepi. Ini lagi contoh gambaran yang lebih besar, ya. Bagaimana akar itu mengembang ke tepi. Tuan-tuan nampak iceberg tu kecil je ke atas, tetapi akar yang bahagian ke bawah tu jauh lebih besar, jauh lebih dalam, jauh lebih menjalar ke tepi berbanding apa yang ada di atas permukaan air. Ini hakikat gambaran gunung yang ada di atas permukaan bumi. Menurut Syed Qutb, penciptaan gunung ganang sebagai pasak bumi untuk meneguhkan kedudukan bumi supaya tidak terombang-ambing apabila berlaku gempa bumi. Hakikat yang Allah sebutkan ratusan tahun yang lalu, hanya manusia dapat mengetahui sebahagian sahaja. Hakikat yang manusia Allah sebutkan ratusan tahun. Cuma dalam bahasa Malaysia ni kita jarang sebut ratusan tahun, Kalau dalam bahasa Inggeris sebut 1400 years. Dalam bahasa Melayu kita tak sebutkan 1400, kita sebut 1400. Ratusan tahun yang lalu manusia hanya tahu sebahagiannya.
Dan lately pada kurun ke-20 baru para ahli geologi mendapati ada gunung yang menjunam, bahagian yang menjunam ke bawah. Inilah yang saya sebutkan, hakikat yang Allah sebutkan ratusan tahun yang lalu, hanya manusia dapat mengetahui sebahagian saja peranan yang menjunam ke bawah sebagai pasak kepada bumi. Okey. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-15, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan kami menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak bergoncang bersama kamu. Perkataan antamida bikum diterjemahkan ataupun ditafsirkan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili, antamida bikum bermaksud agar bumi tidak bergoncang bersama kamu, miring dan bergerak sehingga merobohkan dan menghancurkan apa yang ada di atasnya, kerana jika bumi bergerak nescaya tidak ada kehidupan yang boleh hidup di atas muka bumi. Tuan-tuan sekalian, kalau bumi ini tidak ada pancangnya daripada gunung yang memancang bumi, bumi ini sentiasa bergegar. Sebab permukaan bumi, kalau tuan-tuan gali, kalau kawasan yang tanah rata ni, tuan-tuan gali lebih kurang 3 meter je. Lepas 3 meter bahagian bawah terlembut dah. Kalau kawasan tanah gambut lagi, kadang-kadang lepas 1 meter bahagian bawah tu lembut. Nak gambarkan bahagian bawah kerak bumi ini lembut. Sekiranya gunung tidak ada menjunam ke bawah, bumi ini akan bergerak. Tuan-tuan muslim, kalau bumi sentiasa bergegar, tidak ada kehidupan yang boleh hidup di muka bumi ini. Gempa bumi yang berlaku tak sampai 1 minit, gegaran pada 8 skala Richter, hanya beberapa saat, itu pun banyak bangunan telah pun hancur. Dah ramai nyawa yang terkorban. Ledakan yang berlaku di dalam laut menghasilkan tsunami, banyak kehidupan di muka bumi ini hancur, sama ada manusia ataupun haiwan. Sebab itulah Syekh Wahab Az-Zuhaili menyatakan bahawa kalau bumi ini sentiasa bergegar, tidak ada kehidupan yang boleh hidup di muka bumi ini. Namun demikian, Allah yang menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi ini, dan manusia memerlukan pada haiwan ternakan. Allah menjadikan bumi ini tetap agar tidak bergegar dengan dijadikan gunung sebagai pasak yang memancang di dalam bumi. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan, siapa yang ajar Nabi Muhammad perkara ini? Nabi Muhammad tak tahu ilmu geologi. Fakta ini tak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bagi tahu Nabi Muhammad ini? Bukankah ini bukti Quran sebagai mukjizat? Bukankah ini bukti fakta-fakta ini? It is impossible came from our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It must be came from the one who created this new universe. Inilah yang disebutkan oleh Profesor Dr. Alfred Kroner. Beliau nyatakan bahawa fakta-fakta saintifik yang ada dalam Quran, it is impossible came from Prophet Muhammad, mustahil datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It must be came, dia mestinya datang from the one who created this new universe, daripada yang menciptakan alam itu Allah yang Maha Esa. Ini penyaksian daripada orang yang bukan Islam yang jujur menyatakan bahawa Quran adalah datangnya daripada Allah SWT, bukan tulisan Nabi Muhammad. Dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-32 dan 33, wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternakan kamu. Binatang-binatang ternakan kamu. Jadi Allah gambarkan mata' ini maksudnya lebih kesenangan, keseronokan, perhiasan untuk manusia. Allah sebutkan mata'an lakum wa li an'amikum, kesenangan untuk kamu dan binatang ternakan kamu. Allah jadikan gunung sebagai pasak untuk kesenangan kita. Kenapa? Supaya bumi tidak bergoncang. Sebab itulah ayat yang sebelum disebutkan wal jibala arsaha, gunung kami pancangkan. Pancangkan untuk apa? Supaya untuk kesenangan manusia dan haiwan ternakan. Sebab Allah yang menciptakan alam ini, Allah Maha mengetahui. Sekiranya gunung tidak dipancangkan ke bumi ini yang lembut akan sentiasa bergegar, dan bumi yang sentiasa bergegar, tidak ada kehidupan yang boleh hidup di muka bumi ini. Manusia tak boleh hidup, ternakan tak boleh hidup.
Namun demikian, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah menyediakan prasarana yang baik untuk manusia dengan ditancapkan gunung. Dan fakta ini hanya diketahui pada kurun ke-20, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Allahu akbar, tuan-tuan. Fakta-fakta yang cukup menakjubkan ini, bukankah ini dalil bukti yang jelas kepada mereka yang ingkar pada Allah SWT tentang kebenaran Al-Quran? Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa Allah menancapkan padanya gunung-gunung yang dapat kamu lihat dan yang tidak dapat kamu lihat. Yang dapat kamu lihat yang menjunam di atas, yang tidak dapat kamu lihat yang menjunam ke bawah. Ini definisi yang lama dah. Sayyidina Ali dapat daripada Rasulullah SAW bahagian yang menjunam ke bawah ini. Definisi yang diberikan, gunung yang menjulang ke atas yang kamu nampak dan yang menjunam ke bawah. Sedangkan tuan-tuan, saya tunjukkan tadi definisi daripada Kamus Dewan. Itu definisi Kamus Dewan edisi yang keempat, yang terbaru yang saya ambil. Demikian juga Oxford Dictionary. Oxford Dictionary tidak membincangkan bahagian gunung yang menjunam ke bawah, tapi Sayyidina Ali telah pun menjelaskan perkara ini daripada Rasulullah SAW, bahawa gunung bahagian yang berada di atas yang dapat kamu lihat dan bahagian yang tidak kamu lihat yang menjunam ke bawah. Sebelum ini bumi tidak tetap, selalu bergoncang seperti daging yang hidup, sentiasa berdenyut-denyut, bergegar. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini di antara ulama kontemporari yang pakar mahir dalam bidang fiqh dan juga bidang tafsir. Beliau ada 3 tafsir. Satu, Rawa'i'ul Bayan, telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tajuknya ayat-ayat hukum. Kalau orang yang belajar syariah, biasanya dia akan membaca tafsir ini, ya. Tafsir yang kedua, Safwatut Tafasir 3 jilid. Rawa'i'ul Bayan 2 jilid, Safwatut Tafasir 3 jilid. Safwatut Tafasir ini membicarakan tafsir Quran dengan ilmu sastra bahasa Arab dan juga ilmu fiqh. Yang ketiga, tafsir beliau, tafsir Al-Wadih Al-Muyassar, komplit, lengkap Quran, tafsiran Quran, dan banyak dikaitkan dengan fakta-fakta saintifik. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di antara ulama kontemporari yang banyak membicarakan tentang fakta saintifik dalam Al-Quran, seperti mana juga Said Hawa dalam tafsir beliau Al-Asas Fit Tafsir, banyak membicarakan Al-Quran dikaitkan dengan fakta-fakta saintifik. Baik. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menyatakan bahawa inilah hakikat saintifik tentang peranan gunung ganang untuk menggenggam lapisan kerak bumi dengan satu pancang dan pasak memanjang dari atas ke bawah permukaan bumi, yang menghubungkan antara satu lapisan dalam bumi dengan adanya pasak dan pancang yang menggenggam lapisan bumi ini. Kedudukan kerak bumi adalah tetap dan tidak bergoncang-goncang. Tuan-tuan sekalian, tadi saya tunjukkan gambar yang ketiga, bagaimana akar iceberg itu yang menjalar ke tepi. So ini yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Cuba perhatikan balik, ya. Inilah hakikat saintifik tentang peranan gunung ganang untuk menggenggam lapisan kerak bumi dengan satu pancang yang menjunam ke bawah, dan pasak yang memanjang dari atas ke bawah permukaan bumi, serta menghubungkan, menjalar ke tepi. Bukan hanya menjunam ke bawah, menjalar ke tepi, bertautan antara satu sama lain hingga boleh dapat memegang bumi ini supaya tidak bergegar. Allahu Akbar. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni bukan seorang ahli geologi, tetapi inilah fakta yang ditemui oleh ahli geologi, bahawa akar gunung bukan hanya menjunam ke bawah, bahkan menjalar ke tepi, bertautan antara satu banjaran dengan satu banjaran bagi memegang bumi ini supaya tidak bergoncang. Dengan adanya pasak dan pancang yang menggenggam lapisan bumi ini, kedudukan kerak bumi adalah tetap dan tidak bergoncang-goncang. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, fakta demi fakta telah pun kita lihat. Sebelum ni dah banyak dah fakta-fakta saintifik yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan.
Benarlah apa yang Allah sebutkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertontonkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka annahu al-haq, Al-Quran benar datangnya pada Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala fakta-fakta ini menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Banyak fakta-fakta yang telah kita dedahkan tuan-tuan, dan hakikatnya ramai ilmuwan Islam yang telah memeluk agama Islam dengan fakta-fakta ini. Tuan-tuan sekalian, saya dah upload poin-poin ini dalam YouTube. Kalau tuan-tuan nak dengar kembali poin-poin yang sebutkan tadi, ada saya upload dalam YouTube. Tuan-tuan boleh buka channel saya #Dr. Zaifuddin. Setakat ini saya telah pun upload lebih kurang 150 video tentang beberapa perkara. Antaranya saya ada sentuh 5 perkara: isu Melayu murtad, mukjizat saintifik Al-Quran, muhasabah diri, perbandingan agama, dan mukjizat hadis Nabi. Ini 5 topik yang saya sentuh. Kalau tuan-tuan tengok gambar tu, nombor 1 Melayu murtad, itu maksudnya video nombor 1 yang berkaitan dengan isu Melayu murtad. Sepanjang PKP ni ada kelompok Melayu murtad yang menyebarkan video-video pendek menimbulkan keraguan-keraguan dengan berbagai persoalan untuk mengajak manusia murtad masuk agama Kristian. Sebahagian soalan-soalan beliau saya dah jawab dalam YouTube tersebut. Demikian juga mukjizat saintifik Al-Quran, saya telah dedahkan berapa fakta-fakta saintifik Al-Quran yang selari saintifik, perkataan fakta-fakta saintifik ataupun penemuan saintifik yang selari dengan Al-Quran, menjadi mukjizat saintifik Al-Quran yang telah menyebabkan ramai ilmuwan Islam, ilmuwan dunia yang memeluk agama Islam. Kemudian serangan daripada musuh-musuh Islam, orang yang benci pada Islam, contohnya David Wood banyak mengeluarkan video-video untuk memburukkan Islam. James Smith, Christian Prince. Perlu ada orang yang menyanggah soalan ini. Alhamdulillah kami ada kelompok grup yang terdiri daripada orang Malaysia, orang Indonesia, Brunei dan Singapura. Kami sama-sama selalu meeting untuk berbincang bagaimana kita nak menyanggah segala kekeliruan yang mereka timbulkan. Dan di antara cadangan yang kami sepakati diminta ialah supaya siapa yang berkemampuan tolong buat video-video pendek agar dapat menyanggah persoalan ini. Contohnya persoalan tentang Islam agama pengganas. Apakah Nabi Muhammad seorang pembunuh? Apakah Nabi Muhammad seorang pedofilia? Soalan-soalan itu sebahagian besarnya saya dah jawab dalam video ini. Tuan-tuan boleh tengok dalam #Dr. Zaifuddin. Senarai video setakat ni ada lebih kurang 150 video. Banyak lagi video-video yang saya akan upload dalam channel ini, supaya kemungkinan besar tuan-tuan akan berhadapan dengan isu ini. Orang bertanya, Nabi kamu Muhammad seorang pedofil, kawin dengan Aisyah umur 6 tahun. How could you allow Muhammad to get married with Aisyah when she was only 6 years old? Ini banyak disebarkan tuan-tuan. Bahkan semalam saya masih lagi ditanya soalan ini. Bagaimana Nabi kamu berkahwin dengan Aisyah? Kemudian hari ini saya ditanya lagi, Nabi kamu Muhammad seorang pengganas, Nabi kamu membunuh orang Yahudi, Nabi kamu membunuh orang Kristian. Mungkin bagi tuan-tuan yang selalu datang kuliah, selalu dengar penjelasan, tidak tergugat dengan soalan-soalan seperti ini. Namun berapa ramai umat Islam yang terpengaruh dengan gambaran ini. Kalau di Indonesia, beberapa ramai di kalangan mereka yang telah murtad. Antara yang terkenal ialah Saifuddin Ibrahim, yang dulunya belajar agama, kemudian mengajar tafsir, guru tafsir, kemudian murtad, dan sekarang aktif mengkristiankan orang Islam. Tuan-tuan boleh google nama beliau, Saifuddin Ibrahim. Banyak video-video yang beliau upload dalam YouTube, dan kita lihat on the spot ceramah-ceramah beliau ini, terutamanya di kawasan pendalaman, kawasan kampung-kampung yang tidak mudah terdedah dengan ajaran Islam ni, mereka murtad dengan ajaran Saifuddin Ibrahim.
So ini saya nak gambarkan bertuan-tuan muslimin, jawapan-jawapan itu mungkin sebahagian tuan-tuan tak pun bersedia. Tetapi kalau kita berhadapan dengan kebanyakan, untuk makluman tuan-tuan, kebanyakan penjelasan saya tentang agama Kristian, saya tidak ambil daripada Al-Quran, saya ambil daripada Bible. Sebab masa saya buat PhD, memang PhD saya dalam bidang agama Kristian. PhD saya dalam bidang agama Kristian, dan Bible ni memang saya banyak baca, dapat nampak penyelewengan yang berlaku. Hari ini ada orang Kristian bertanya, menjelaskan kepada saya, kami orang Kristian ikut ajaran Jesus. Kemudian saya buktikan ayat-ayat dalam Bible. How could you claim that you follow the teaching of Jesus, whereby what you practice right now far away from the teaching of Jesus? For example, Jesus mengharamkan babi, kamu makan babi. Jesus merintahkan berkhatan, dan Jesus ni dikhatankan, tetapi orang Kristian tidak berkhatan. Ini bulan Oktober, dan akan sibuk tak lama lagi tentang pesta arak. Saban tahun isu ni berlaku. Kita nak import budaya ini pada Jerman, sedangkan 5 agama besar dunia, agama Yahudi, agama Kristian, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, kelima-lima agama ini mengharamkan arak. Saya ada upload dalam video fakta-fakta dalam tanah, dalam gospel, dalam Injil, dalam Smriti, kitab agama Hindu, dalam Tripitaka, kitab agama Buddha, dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mengharamkan arak. Terlampau banyak ayat-ayat dalam Bible yang menyatakan arak haram. Do not drink wine or beer. She must not drink wine or beer. Ini ayat yang terlampau banyak dalam Bible. Demikian juga ayat tentang pengharaman babi. Do not eat pigs, they must be considered unclean. Jangan kamu makan babi sebab babi adalah najis. Ini ada dalam Deuteronomy, ini ada dalam Leviticus, pengharaman babi. Namun demikian orang Kristian sekarang makan babi. Ini jauh menyeleweng daripada ajaran Jesus. Jesus menyembah Tuhan yang Esa, tapi orang Kristian menyembah Trinity. Jesus menyembah Tuhan, tapi orang Kristian menyembah Jesus. So, fakta-fakta ini tuan-tuan, mungkin tuan-tuan akan hadapi. Saya jelaskan dalam video-video ini. Tuan-tuan boleh tengok video itu, ada tajuk-tajuknya. Kalau tuan-tuan berhadapan dengan isu yang ada ini, boleh sebarkan pada beliau. Ambil, ini videonya. Ada video yang hanya 5 minit, ada yang sampai 15 minit, ada yang sampai isu Melayu murtad agak panjang sikit, sampai 30 minit ya, sampai 30 minit. Dah dekat waktu Isyak, saya akan membuat kesimpulan untuk kita berhenti sekejap lagi. Cuma gambaran di sini tuan-tuan, bahawa kita sedang berhadapan dengan tekanan dan gerakan evangelis, gerakan kristenisasi yang cukup meruncing. Indonesia telah pun ada kesan yang cukup jelas. Pada tahun 1970, penduduk Indonesia 90% beragama Islam. Tetapi angka ini menyusut pada tahun 1990, hanya tinggal 80% saja umat Islam. Pada tahun 2000, umat Islam di Indonesia hanya tinggal 73%. Pada tahun 2030, gerakan Kristian target umat Islam hanya tinggal 50% saja. Mungkin mereka tidak berjaya mencapai target ini, tapi angka ini terus menyusut. Demikian juga gerakan kristenisasi di Malaysia. Saya kenal beberapa individu yang telah murtad, dan tuan-tuan boleh Google kat internet, YouTube, Muhammad Yusri Yusof yang murtad pada tahun 2015 bersama dengan isterinya dan anak-anaknya, sekarang tinggal di Australia, yang banyak mengeluarkan YouTube video-video untuk memburukkan Islam. Jadi perlu ada orang yang menyanggah perkara ini, menjawab perkara ini, dan kelompok kami sepakat, siapa yang mampu mengeluarkan video, saya keluarkan video pendek untuk menjawab permasalahan yang ditimbulkan. Moga-moga ia dapat membantu kita semua untuk menyebarkan dakwah Islam serta memberikan penjelasan yang tuntas, pencerahan yang jelas terhadap kekeliruan yang mereka timbulkan. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qali hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhir majlis tasbih farah Rasulullah. Subhanakallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.